Hormatilah ibumu sesungguh hati, jasa mereka tidak terperi. Assalamualaikum, ucapan diberkati. Pemimpin berintegriti, negara disegani merupakan tajuk syarahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat saudara pimpinan majlis yang dimuliakan, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, para hadirin tetamu majlis syurga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pada pagi di bulan Zulkaidah yang barakah ini, izinkan saya untuk cuba membawa hati-hati para hadirin agar terus serta bersama saya mendalami akan satu maudhu yang berjudul Pemimpin Berintegriti, Negara Disegani. Namun, ayo kita perdengarkan dahulu apakah definisi di sebalik tajuk syarahan ini. Frasa pemimpin berintegriti merupakan kepimpinan tokoh-tokoh yang beriman, jujur dan wajar dicontohi. Manakala negara disegani pula ialah acuan suri tauladan yang baik bagi melahirkan manusia yang berkeupayaan memimpin berlandaskan syariat Islam dalam bentuk negara Islam yang disanjungi, dikagumi dan disegani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, meniti wacana fikrah saya yang pertama, keimanan Bilal bin Rabah, model kepimpinan Islam. Ahad, ahad, ahad. Kalimah tauhid inilah yang membasahi lidah sahabat Rasulullah tak kala dirinya diseksa dan diheret mengelilingi kota Mekah di bawah terik mentari di tengah-tengah padang pasir. Namun keimanan yang kental telah merasuk jiwa beliau. Lantas sedikit pun tidak berpaling untuk mengesahkan Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Masihkah kita ingat akan peristiwa yang menimpa pelajar Malaysia di Turki? Allah yarham Muhammad Ammar. Kedua ibu bapanya menerima berita ini dengan penuh yakin bahawa ada hikmah yang terselindung sebaliknya. Maka jelaslah bahawa keimanan Bilal bin Rabah modal kepimpinan Islam. Wacana fikrah saya yang kedua, kepatuhan dan kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq modal kepimpinan Islam. Saidina Abu Bakar merupakan seorang tokoh sahabat yang paling akrab dan dikasihi oleh Rasulullah. Setianya Abu Bakar saat menutup lubang kalajengking di Gua Thur dalam peristiwa hijrah, dan patutnya beliau sanggup menderma hartanya untuk perjuangan Islam. Ketika ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menginfakkan hartanya dalam peperangan Tabuk, apakah yang telah kamu tinggalkan buat keluarga, wahai Abu Bakar? Dengan senang hatinya dijawab olehnya, aku tinggalkan keluargaku, Allah dan Rasul. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 maksudnya, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah di antara kamu. Seharusnya kita selaku rakyat Malaysia haruslah mentaati pemimpin selagi mana mereka beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak mengajak untuk melakukan perkara yang mungkar. Maka jelaslah kepatuhan dan kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq model kepimpinan Islam. Wacana fikrah saya yang ketiga, kepimpinan dan ketegasan Umar Al-Khattab model kepimpinan Islam. Sikap keberanian Umar Al-Khattab telah terbukti ketika mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan. Pemimpin yang berjiwa rakyat ini sanggup menyamar menjadi rakyat marhain untuk meninjau keadaan rakyatnya. Keberanian dan kezuhudan mantan Menteri Besar Kelantan, Allah yarham, Datuk Bentara Setia Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dalam menyantuni dan mendekati rakyatnya di bawahnya, dan prinsipnya yang amatlah digerungi oleh rakan dan taulan. Sikap pemimpin sebeginilah harus dicontohi oleh generasi kini untuk menjadi bijaksana dalam segenap aspek. Hal ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun
an raiyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimimpinannya. Itulah di sini bahawa ketegasan dan kepimpinan Umar Al-Khattab model kepimpinan Islam. Akhir kalam, dengan mengambil ketiga-tiga wacana fikrah saya sebentar tadi, maka dapatlah didedikasikan bahawa ketokohan para sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah ini dapat melahirkan seorang muslim modal insan yang berkepimpinan berlandaskan syariat dan panduan Islam sekaligus membentuk negara Islam yang disegani. Seandainya segala isi yang telah saya kupaskan sebentar tadi dibumikan dan dicontohi oleh rakyat marhain, maka impian kita untuk melihat model insan yang memuliakan Islam hingga akhir hayat dan berkepimpinan persis sahabat Rasulullah akan terlaksana. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.